saya suka untuk terus tanya kepada Datuk Zaharin. Datuk telah menggemparkan Malaysia di awal pagi hari ini. Apabila telah membuat naik satu post menyatakan bahawa Tan Sri Mahyadin Yassin dijangka akan meletakkan jawatan dan telah menjadi bualan ramai. Dalam masa yang sama, Tan Sri Mahyadin dia pergi ke sidang Dun Johor, dia perlu hadir. Jadi sebenarnya selaku adun gambir, jadi apa sebenarnya info yang Datuk nak cuba kongsikan terkait hal ni, ataupun adakah Datuk nak memberi hint memang dah ada dah ketetapan akan diletakkan jawatan? Mungkin Datuk boleh kongsikan lebih detail sikit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berhormat Datuk Sri Muhyiddin dan juga yang berhormat Datuk Abdul Hassani, kedua-duanya kawan saya. Pertama sekali saya nak jelaskan soalan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya itu adalah satu sumber yang saya dapat daripada orang yang saya percayai. Dia jujur memberitahu saya bahawa berdasarkan keputusan perjumpaan ketua-ketua parti ada disebut bahawa Mahyidin dijangka akan meletakkan jawatan jika tidak dapat penambahan kursi. Yang maknanya sumber saya itu sebab saya katakan dalam ayat saya jelas dijangkakan letakkan jawatan hari ini. Kerana besok hari Jumaat Mahyidin Yassin telah pun menghantar surat peletakan jawatannya sebagai Perdana Menteri. Jadi kalau dia dah letak jawatan dia, kalau dia dah letak jawatan dia, maknanya terserah kepada yang di Pertuan Agong. Kenapa dia letak jawatan mengejut? Wahai semalam dah berjumpa dengan ketua-ketua parti. Sebabnya ialah dia terikat dengan janjinya. Kerana dari segi analisa saya, tindakan yang dibuat oleh Mahyidin itu adalah betul, bertepatan. Kerana ada satu titah daripada Istana Negara kepada pihak speaker pada 9 bulan Ogos untuk menyampaikan secara maklumat terperinci akan kedudukan ahli Dewan Rakyat yang masih lagi menyokong Mahyidin Yassin. Dari itu, Yang di-Tuan Agong kemungkinan akan menggunakan bidang kuasa perlembagaan untuk memecat Mahyidin Yassin jika telah mendapat surat dari Tuan Speaker. Jadi antara ini dua pilihan yang akan berlaku kepada Mahyidin, iaitu sama ada dia meletakkan jawatan awal atau menghadapi pemecatan berdasarkan surat daripada Speaker Dewan Rakyat, ataupun pilihan yang terakhir dia yang mungkin dia tidak akan melakukannya, iaitu dia jatuh dalam keadaan hina apabila Dewan Rakyat bersidang bagi tujuan undi percaya yang dia bawa sendiri. Kerana kedudukan sekarang ni sudah dilihat tidak ada lagi nyawa-nyawa apa dipanggil ni sokongan hayat ya. Kalau masuk dalam hospital kita selalu panggil sokongan hayat, iaitu oksigen lain. Kalau oksigen daripada PKR ke, oksigen daripada DAP ke, daripada PAN ke, Parti Amanah Nasional ke, dan juga Parti Warisan, termasuk Pejuang yang akan membantu untuk memberikan oksigen kepada Mahyidin ni supaya dia boleh bernafas. Kerana kedudukan sekarang ni bahawa UMNO secara konsisten 14 orang daripada 38, maknanya 24 masih lagi belum ada pendirian, di mana lebih kurang 14 orang yang berjawatan Timbalan Menteri dan 10 orang backbencher. Jadi 24 masih belum lagi pendirian yang menjelaskan secara terbuka menyokong Mahyidin Yassin ini ialah ahli Parlimen Maran, tidak ada jawatan dalam Ketua UMNO bahagian, dan juga ahli Parlimen Kuala Kangsar yang juga tidak ada jawatan dalam UMNO bahagian Kuala Kangsar. Jadi kedua mereka ni membuat kenyataan mungkin untuk survival politik mereka. Kalau mereka dipecat di dalam UMNO, mungkin PBM akan letakkan dia sebagai calon dan keluar daripada UMNO. Ini untuk kesinambungan lah nyawa mereka apabila tidak lagi menjadi calon ahli parlimen. Tapi 7 orang lagi menteri silent, belum apa-apa ada kenyataan lagi. Jadi kita menunggu lagi
apa yang akan dibuat oleh Majlis Tertinggi UMNO. Jadi soal peletakan jawatan Muhyiddin Yassin ini pada saya sepatutnya dinafikan kalau tidak benar. Malah penafian hanya dibuat oleh Menteri Pertanian Datuk Seri Ronald Kendi. Datuk Seri, ada rumus yang mengatakan Perdana Menteri akan meletakkan jawatan dalam masa terdekat. Saya dengar. Saya dengar rumus itu. Ahli PBN daripada Sabah yang mengatakan bahawa yang mengatakan bahawa yang buat berita ni mungkin dia tuju pada saya adalah berniat tidak baik, bukan berniat jahat buat fitnah, tidak. Kerana masalah sekarang kita kena faham isu yang terbesar yang dipikul oleh Muhyiddin sekarang ialah melanggar sumpah jawatan dia. Sumpah jawatannya di depan Yang Agung ialah mempertahankan perlembagaan. Itu semua orang kena ingat, termasuk jugalah 2 orang yang berhormat yang kita buat siaran terus-menerus ni. Tugas mereka ialah mempertahankan perlembagaan. Jadi kalau Muhyiddin tidak mengikut kehendak di dalam perlembagaan, apabila hilang majoriti, maknanya dia telah ingkar dan dia telah melanggar sumpah jawatan dia. Dan sebagai melanggar sumpah jawatan dia, maka dia bolehlah dianggap sebagai pengkhianat ataupun pendahaka, bukan kepada yang di-Pertuan Agong, kepada negara ini, kepada rakyat ini. Jadi ini yang kena dipahamkan. Jadi dari itu Datuk, kita boleh soalan. Okey, maaf, cuma bersekali dengan soal pernyataan yang Datuk keluarkan itu. Adakah sekarang sejauh mana ketepatan info yang Datuk sampaikan? Pertama, yang kedua, dari satu sudut, adakah terdapat unsur-unsur lain yang dilihat mempengaruhi dan cuba menghalang tindakan untuk meletakkan jawatan itu? Mungkin ada individu-individu tertentu yang menjadi tukang pegang paling kuat sekali kepada Perdana Menteri hari ini untuk mencatur perkara itu. Saya rasa penghalang dia adalah di kalangan ahli politik yang lama seperti gabungan di dalam kerajaan ini, Muhyiddin ini, seperti PAS, dia memahaminya. Gabungan politik Sarawak pun saya rasa dia memahaminya. Yang tak memahami ialah PBBM, kerana mereka bergantung kepada 2 kelompok katak tadi, dari UMNO dan juga daripada PKR. Jadi yang menghalang peletakan jawatan ni, seperti mana yang saya sebut selalu, ialah kerajaan 3 pegawai. Kerajaan 3 pegawai ini ialah yang terdiri daripada pegawai-pegawai kanan yang ada di pejabat Perdana Menteri. Kerana mereka ini sebenarnya amat berkuasa. Lebih berkuasa daripada lain-lain pegawai di dalam pejabat Perdana Menteri. 3 pegawai yang saya tak payah sebutlah. Jadi 3 pegawai ini mungkinlah menghalang, dan juga mungkin ada campur tangan penasihat undang-undang yang menekankan bahawa Muhyiddin ini masih lagi tugas sebagai Perdana Menteri seperti mana yang dijelaskan oleh Peguam Negara sendiri. Hal sistem demokrasi kita jelas bahawa di bawah pasal 40, tak salah saya ke 43 ke, 43. Ada menyebut kalau ahli Dewan Rakyat Perdana Menteri hilang majoriti, dia tidak sebut di situ berlaku di Dewan Rakyat, ahli Dewan Rakyat. Maknanya tindakan untuk menyingkirkan Perdana Menteri tidak mestinya berlaku di dalam Dewan Rakyat. Kerana ayat 43 tu jelas tidak mengatakan bahawa seorang Perdana Menteri itu akan mendapat undi tidak percaya itu dalam Dewan Rakyat. Dia boleh dilakukan di luar seperti yang dilakukan. Jadi itu yang saya rasa penghalang dia, pemegang yang kerajaan ini runtuh besok, kerajaan baru akan bangun, mereka akan membangkitkan isu-isu salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Baik, terima kasih Datuk. Datuk telah membuka satu pecahan kepada perbincangan kita hari ini, terutama dari sudut tentang majoriti, tentang isu yang telah berlaku, tentang surat daripada istana dan sebagainya, serta juga tentang bagaimana Datuk Tan Sri, Perdana Menteri, telah dikawal oleh individu tertentu yang mengakibatkan kesannya adalah kerajaan yang tidak mempunyai majoriti itu terus berada seperti mana hari ini dan tidak mengikut pasal 43
4 yang sepatutnya Perdana Menteri yang sudah tiada majoriti hendaklah meletakkan jawatan.